Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya lagi Cikgu PJ. Hari ini saya akan berkongsi bab 6 KSSM Matematik Tambahan tingkatan 5 sudut positif dan sudut negatif. Okey, tajuknya ialah tajuk fungsi trigonometri. Jadi hari ini kita nak tengok kepada sudut positif dan sudut negatif. Okey, jom kita lihat sama-sama. Sebelum kita nak mula, kita kena imbas kembali apa yang kamu telah belajar dalam tajuk trigonometri dalam matematik. Okey, so ingat kedudukan suatu sudut boleh dinyatakan dalam bentuk sukuan. Okey, ada 4 sukuan. Sukuan yang pertama 1 daripada 0 sampai 90 darjah. Ini sukuan pertama, kemudian sukuan kedua, 2 tu dia kena tulis dalam bentuk Roman ya. Sukuan kedua, kemudian sukuan ketiga dan juga sukuan keempat. Okey, kita ada 4 sukuan saja dan sukuan ini tidak berubah. Okey, dia tetap macam tu, dia takkan berubah. Okey, soalan saya kepada anda semua. Boleh ke tak boleh melebihi 360 darjah sudut tu, boleh tak lebih? Jawapan dia boleh. Okey, jawapan dia boleh. Okey, tahniah daripada yang telah jawab boleh. Okey, ya boleh. Okey, macam mana tu cikgu? Cikgu, tengok daripada sini. Kita tahu sifar sampai 90 sampai 360 itu satu pusingan. Lebih daripada 360 bermaksud dia adalah pusingan yang seterusnya. Mungkin pusingan kedua, mungkin pusingan ketiga, 4, 5 dan seterusnya. Okey, macam mana? Okey, contohlah saya bagi 330 darjah. 390 darjah. Okey, 390 darjah bermaksud dia satu pusingan 360, nak cukupkan 390, jadi dia kena tambah lagi 30 ke atas. Okey, so dia berada di sukuan pertama. Jadi 390 berada di sukuan pertama. Dia tak boleh jadi sukuan kelima jangan pula tambah-tambah pula sukuan kelima. So itu adalah sudut yang melebihi daripada 360. Boleh. Jawapan dia boleh. Okey, kalau saya bagi contoh lain, contoh saya bagi 500 darjah. Okey, 500 darjah bermaksud dia lebih daripada 360 darjah. 360 darjah. Jadi dia lebih 500 darjah. Asal 500 tu tolak dengan 360 darjah dapat berapa? 40, dapat 140. Bermaksud dia berada di sukuan berapa? Sukuan kedua. Kenapa sukuan kedua? Sebab 140 berada lebih daripada 90 darjah. Jadi dia pusing kat mana? Okey, saya lukis semula. Okey, cuba tengok kat sini. Dia pusing 360 sekali pusingan. Kemudian 140 lagi. Jadi dia ada di situ. Jadi garisan dia mana? Garisan dia di sini. Okey, so buatlah garisan dekat situ. Itu adalah garisan bagi sudut 500 darjah. Okey, dan benda yang kedua yang kamu perlu ingat dalam tajuk trigonometri ialah 2 pi sama dengan 360 darjah dan juga pi sama dengan 180 darjah. Cikgu macam mana tu? Macam mana dia mesti ingat penisbahan dia. 1 pi radian sama dengan 180 darjah dan juga kalau dia bagi 1/2 pi bermaksud setengah pi radian sama dengan 90 darjah dan seterusnya macam itulah. Dan kamu kena boleh menukarkan macam mana nak menukarkan daripada sudut radian kepada darjah kepada radian. Mesti boleh tukar. Okey, mesti boleh tukar. Okey, so kita ingat Okey, so barulah kita nak masuk kepada sudut positif dan sudut negatif. Apa itu sudut positif? Sudut positif ialah sudut yang diukur mengikut lawan arah jam dari paksi X positif. Jadi di manakah paksi X positif? Ini, okey, cuba tengok elok. Okey, ini adalah paksi X positif. Okey, dia bermula daripada paksi X positif lawan arah jam. Okey, jadi lawan arah jam ke sana. Inilah yang dipanggil sebagai sudut positif. Okey, contoh saya bagi di sini. Oh, sini 30 darjah, positif 30 darjah. Contoh yang kedua saya pakai warna lain. Okey, pakai warna hijau. Okey, contoh dekat sini. Saya bagi sudut di sini sama dengan 140 darjah. Okey, jadi itu adalah sudut di sukuan kedua 140 darjah. Okey, kita tengok pula apakah yang dimaksudkan dengan sudut negatif. Okey, sudut negatif. Sudut negatif ialah sudut yang diukur mengikut arah jam daripada paksi X positif. Okey, sudut mesti diukur daripada paksi X positif. Yang mana? Yang ini. Ni paksi X positif. Okey, ni paksi X positif. Jangan tukar tempat lain.
Okey. Okey, dia mesti ikut arah jam. Kalau sudut tu sudut negatif, jadi dekat sini dia pergi pusing ke sebelah sini. Macam tu. Okey, kalau dia pusing ikut arah jam, maka dipanggil sebagai sudut negatif. Okey, itu sudut negatif. Sebagai contoh. Okey, sebagai contoh saya bagi dekat sini. Okey, sudut di sini daripada sini sampai sini ialah 180 darjah. Bermaksud sudut ini sebenarnya bukan 180 darjah. Kita tak boleh tulis 180 darjah. Kita kena tulis negatif 180 darjah. Okey, sebab dia diukur daripada X positif. Ikut arah jam. Okey, contoh lain. Saya bagi satu garisan dekat sini. Saya bagi tahu sudut di sini. Saya bagi satu warna lain. Warna biru. Okey, tengok ya garisan yang saya baru lukis ni. Okey. Garisan warna biru. Okey, garisan warna biru. Saya bagi sudut di sini 30 darjah. Okey, berapakah sudutnya? Okey, dia ada dua. Yang pertama, mungkin kamu boleh tulis sebagai di sini. Berapa tu? Kalau saya ambil yang garisan warna biru, so 180 campur dengan 30 darjah bermaksud dia adalah negatif 210. Okey, 210 darjah. Atau juga boleh ditulis dia sama juga dengan warna ungu daripada sini ke sini. Dia sama juga dengan berapa darjah? 180 tolak dengan 30 darjah iaitu 150 darjah. Bermaksud 150 darjah dia adalah setara dengan negatif 210 darjah. Okey, so kamu kena tahulah yang ni. Macam mana boleh sama pula tu? Sebab putaran tadi. Di atas atas cartisan, jadi dia sama sahaja. Okey, dia sama sahaja. Contoh lain, saya bagi 30 darjah ni. 30 darjah ni sebenarnya yang ni 30 darjah ni sama dengan berapa darjah? Kalau sudut negatif. Jadi kita kena pusing ikut negatif, ikut belah kanan. Okey, ke situ. Jadi asalnya 360 darjah satu pusingan. Jadi tolak dengan 30 darjah maka dapat negatif 330 darjah. Okey, cikgu, sudut dalam darjah boleh ke tukar dalam radian? Boleh, tak ada masalah. Okey, maksudnya kalau dalam satu pusaran ada berapa radian? 2 pi radian. Okey, 2 pi radian. So ingat yang tu je lah. Kalau terbalik, kalau pusing ikut lawan arah jam, dia jadi negatif pi radian, negatif 2 pi radian. Setara dengan yang tu lah. Okey. Jadi dekat situ kita dah tahu dah, itu adalah sudut positif dan kita dah kenal apakah itu sudut negatif. Okey, jom kita pergi kepada latihan. Contoh. Okey, saya bagi contoh. Tengok contoh 1 buku teks. Okey, tentukan kedudukan setiap sudut yang berikut pada sukuan masing-masing. Seterusnya tunjukkan sudut tersebut dalam satah cartisan. Okey, kamu tengok. Dia bagi 800 darjah. 800 darjah? Cikgu, 800 darjah mana nak nampak? Okey, jadi kita susah nak tengok. Jadi macam mana nak buat? 800 darjah lebih daripada 360. Jadi kita tolak dulu. Okey, 800 darjah tolak dengan 360 darjah. Okey, kita tolak sekali. Kita tolak sekali bermaksud satu pusingan lah. Okey, bila kita tolak, kita dapat 8 tolak 3 dapat 5. So 4 lah. Okey, 440 darjah. Masih lagi lebih daripada 360. Jadi tolak lagi 360 darjah, maka kita akan dapat berapa? 80 darjah. Okey, jadi 80 darjah tu di mana? Di sukuan pertama. Jadi berapa kali pusingan? Kata nak tahu berapa kali pusingan, kita tengok berapa kali kita tolak tadi. Kita tolak tadi berapa kali? Okey, sekali, dua kali tolak kan? Jadi dia dua kali tolak. Dua kali tolak baru dapat 80 darjah. Sudut positif kan? Jadi kita pusing 360 yang pertama, 360 yang kedua, kemudian 80 darjah. Tak lebih daripada 90 darjah kat situ. Jadi nak buat apa? Kita buatlah dia punya garisan. Buat garisan dia. Okey, jadi kita buat garisan. Mana garisan dia? Saya pakai warna hijau. Okey, buat garisan dia. Ni garisan. Jadi nyatakanlah sudut ni berapa darjah? 800 darjah. Okey, so itu adalah sudut 800 darjah. Cikgu, macam mana pula untuk soalan B? Soalan B dibagi 19/6 pi radian. So apa nak buat? Apa yang kita kena buat? Kita kena tukar daripada radian kepada darjah dahulu untuk memudahkan melukisnya. Kalau tak nak tukar pun boleh, tak ada masalah. Tapi takut kamu tak boleh nak buat. Okey, kita buat sama-sama. Kita tukarkan. Macam mana nak tukar daripada 19/6 pi radian kepada
darjah. Okey, jadi kita nak tekan kalkulator lah. Kita tekan kalkulator. Jadi sebelum nak tekan kalkulator, kita kena tahulah idea dia macam mana. Kita kena tahu idea dia. Sampai 2 kalkulator saya kejap. Buang satu. Okey. Okey. Jadi sebelum nak tekan kalkulator tu, sekali lagi kita kena tahu bagaimana nak menukarkan daripada sudut radian kepada sudut darjah. Okey, jadi dekat sini kita nak tukar kepada darjah. Jadi saya akan ambil X darjah. Sorry. Okey, daripada X darjah bahagi dengan 19/6 pi radian. Okey, sama dengan kita buat penisbahan sahaja. X darjah maksudnya 180 darjah sama dengan pi radian. Okey, jadi kita pindahkan dia ke sana. Jadi bila kita pindah, kita dapat X sama dengan 180 bahagi dengan 19 bahagi dengan pi darab dengan 19/6 pi. Okey, tekan saja kalkulator. So bila tekan kalkulator, mana kalkulator saya tadi? Okey, tekan kalkulator. So tekanlah kalkulator. Yang ni boleh masuk dulu. Masuk, kita masukkan dulu. Masuk 6 dengan 180. Kalau tak nak masuk, tekan kalkulator semua pun tak apa. Saya masukkan dulu. Yang ni 1. 6 dengan 180 dapat 30. Okey, jadi 30 darab dengan 19. Kalkulator. 30 darab 19. 30 darab dengan 19. Dapat jawapan sama dengan 570 darjah. 570 darjah. 570 darjah baru senang nak tengok. Sebab kita biasa dengan darjah kan. Jadi kita dah lebih daripada 360 cikgu. Okey, jadi kita kena tolak 360. Bila tolak dapat 210. Jadi di sukuan ke berapa? Sukuan ke 3. Okey, dia ada di sukuan ke 3. Jadi macam mana nak lukis? Okey, saya pakai pen warna merah. Okey, sukuan ketiga. Dia berapa kali pusing? 1 kali pusing. Lebih daripada sekali. Positif ke negatif? Okey, kita tengok balik soalan. Positif. Jadi sekali pusing, dia ada di sukuan ketiga, pergi sampai sukuan ketiga. Okey, dekat situ. Okey, kemudian kita buatlah garisan dia. Okey, garisan dia saya pakai warna biru. Okey, garisan dia. Okey, yang ni garisan dia. Okey, jadi berapa sudut dia tadi? Jangan tulis 570 sebab soalan diminta 19/6 pi. Jadi kita nyatakanlah 19/6 pi radian. Okey, dah selesai 2 contoh tersebut. Okey, jadi kita nak buat latihan. Okey, boleh tak buat latihan? Okey, kita buat latihan sama-sama. Okey, jadi saya pilih 2 soalan saja. Okey, tadi kita tak tengok yang negatif. Okey, kita tengok 2 contoh soalan negatif. Okey, saya ambil soalan D. Okey, dan juga satu soalan F. Okey, kita tengok yang D. Okey, yang D dia bagi negatif 735 darjah. Cikgu, sudut negatif. Ya, sudut negatif. Jadi dia akan pusing ikut arah jam. Okey, jadi macam mana kita nak tahu berapa banyak pusingan? Sama je tadi, kita tolak dengan 360. Jadi kita ambil nombor sahaja, iaitu 735. Okey, tolak dengan 360 darjah. Jadi kita akan dapat 730. Dapat berapa? 7 kemudian 375. Macam tu. Kita dapat 375. Okey, lebih lagi 360. Jadi tolak lagi sekali 360, kita dapat 15. Okey, jadi berapa pusingan? 2 pusingan. Okey, berapa pusingan tu macam mana? Ikut arah jam ataupun lawan arah jam. So ingat, tengok balik soalan. Soalan dia kata negatif 735, sorry. Jadi dia kena ikut arah jam. Jadi pusingkan. Okey, kita pusing berapa kali? 1 kali pusingan. Masih lagi belum cukup 360. Okey, pusingan kali kedua. Kemudian dia ada lebih 15. Okey, 15. Okey, jadi dia di sukuan berapa? Jadi dia ada di sukuan ke 4. Okey, jadi nak tulis berapa? Negatif 735 darjah. Okey, berada di sukuan ke-4. Okey, sukuan ke-4 ya. So tengok elok-elok. Okey, kita tengok pula contoh yang kedua, iaitu contoh soalan F. Okey, soalan F dia bagi negatif 4 radian. Jadi idea dia macam mana nak buat? Tukar dulu kepada darjah. Betul. Okey, tukar. Kita tukar. Macam mana nak tukar? Okey, sama tadi kita nak tukar kepada darjah. Jadi X darjah per dengan negatif 4 radian. Sorry, negatif tu tak payah tulis pun tak apa. Okey, sebab kita nak nampak nombor tu saja. Okey, negatif 4 radian sama dengan 180 darjah bahagi dengan pi radian. Cikgu nak pakai pi yang dalam kalkulator ke 3.142? Okey,
boleh ke mana-mana. Tapi nak selamat, kalau soalan bagi 3.142, gunakan pi sebagai 3.142. Jadi kena guna yang tu. Kalau dia tak bagi, it's okay, terpulanglah pada kamu. Okey, jadi kita darabkan, dapat berapa? X darjah sama dengan 180 darab dengan 4 bahagi dengan pi. Jangan lupa bahagi dengan pi. Sebab ada yang lupa bahagi dengan pi. So 720 bahagi dengan pi dapat berapa? Tekan kalkulator. Kita dapat, mana kalkulator saya hilang. Okey, sekali lagi 720 bahagi dengan pi. Saya ambil 3.142 ya. Okey, 3.142 sama dengan berapa? Kita dapat 229.15. 229.1, sorry sekali lagi. 15. Betul tak saya bundar tadi? Berapa bundar 15 ya? Betul ya. 229.15 darjah. Okey, jadi dia adalah 229.15 darjah. Sukuan berapa tu? Direct tahu. Dia sepatutnya sukuan ketiga kalau dia sudut positif. Tapi kembali balik kepada soalan, dia negatif 4 radian. Bermaksud dia pusing ikut arah jam. Jadi lebih daripada 180, sini 180, tapi tak lebih daripada 270. Jadi sampai ke sini, okay, 229. Jadi saya buatkan garisan jawapan dia. Macam mana? Jawapan dia saya pakai warna hijau. Okay, so jawapan dia dekat sini. Itu garisan dia. Okay, garisan 229 darjah. Tapi negatif negatif. So kita tulislah negatif 4 radian. So itulah sudutnya. Okay, jangan tukar. Dia bukan di sukuan ketiga, tapi di sukuan kedua. Kenapa dia berada di sukuan kedua? Sebab dia sudut negatif. Dia pusing ikut arah jam. Okay, jadi ada 6 soalan lagi yang saya tak buat. Macam mana nak buat? Sila buat. Okay, jawapan nak tengok mana? Tengok dekat buku teks hujung. Buku surat terakhir lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.